Alright, untuk test kita punya simple program yang kita buat ni, okay, kita perlu build. Okay, kita perlu build dia dulu. Build ni bermaksud kita nak check ada error atau tak ada error. Okay. Okay, tapi actually kalau kata kamu straight away klik download, dia akan build untuk kamu automatically. Tapi sekarang ni saya nak ajak kamu the proper step. Okay, proper step ada dua. Satu, remember bahagi dua orang ni, dan remember always letak kamu punya input di sebelah kiri dan output kamu letak di sebelah kanan. Okay, input sebelah kiri, output sebelah kanan. Yang kedua, always build you punya program untuk tengok ada error atau tak ada error. Jangan malas. Okay, kalau kata you dah 20 tahun buat PLC pun, there is always room for mistake and error. Okay, so build, kamu kena build. So go ahead and build. Klik build. Okay, so tengok kat sini ya. Build started dia cakap. Okay, dan dia tengah build. Okay, so bila dia dah habis build program kamu, dia akan tunjuk dekat sini. Show output from build. Okay. 0 error, 0 warning. Build 1 succeeded, 0 fail. Okay, makna dia tidak ada sebarang error untuk kamu punya build system. Okay. Now, masa untuk kita test kita punya program. Untuk kita download, macam mana kita nak buat? So, step ni dia sedikit complicated. Okay. Dan saya percaya untuk orang yang dah install akan ada masalah berbangkit sekejap lagi. Biar kamu kena masalah tu sebab saya nak ajak kamu macam mana nak troubleshoot masalah tu. Okay. So, first apa yang you kena buat ialah untuk download you punya program, you perlukan PLC. Betul tak? Okay. You perlukan PLC. So, apa yang you kena buat ialah you tengok dekat sini, Start Micro 800 Simulator. So, kita klik Start Micro 800 Simulator. Now, dekat depan you dah ada sebiji PLC. Okay. Soft PLC. Okay. Dia ada soft PLC. Okay, siapa tak dapat step ni tolong beritahu. Okay. And then apa kita nak buat first ialah kita nak set connection path di antara laptop kamu dengan PLC kamu ni. Ni PLC kamu ni. Okay. So, pergi dekat internet access. Okay. Jangan gelak nama saya punya internet lah. Saya punya network. Memang saya letak macam tu. Okay. So, saya menggunakan Wi-Fi kat rumah. Okay. Ni semua jiran saya. Okay. Ni saya punya dua ni. Supaya bila jiran saya baca, dia tahu lah ni saya punya network. Okay. Now, so apa yang saya kena buat ialah sekarang ni saya tengah connect dengan yang ni. So, saya nak tengok dia punya IP address. Okay. As usual, kita perlukan IP address. So, saya akan klik properties. Dan saya perlukan Wi-Fi saya punya IP address. IPv4 address saya ialah 192.168.1.105. Copy dan letak dekat sini. Okay. Saya letak dekat sini and then go ahead dan tutup yang ni. Dan saya dah dapat saya punya IP address. Sebenarnya dia automatically tunjuk dekat kita lah. Okay. Dia macam ada satu sistem yang dia dah automatically detect kita punya Wi-Fi. Tapi untuk melatih kamu supaya amalan pengoperasian yang selamat. So always check. Always check. Okay. So kat sini saya punya Wi-Fi
sama dengan dekat sini. Okey. So saya dah puas hati. Saya akan minimizekan. Okey. So bila saya dah puas hati betul saya punya Wi-Fi, saya power on kan saya punya micro simulator. Okey. Saya dah power on kan saya punya PLC. Okey. So bila saya dah power on kan PLC, saya bawa turun ke bawah kejap. Okey. Saya nak download. Okey. So saya klik download. Okey. So bila saya klik download, dia akan minta saya melalui RS link, dia akan minta saya connect PLC saya dengan IP yang tadi. That's why. So ini adalah IP saya. Okey. So saya tengok dekat wireless ni sebab ni saya dah set driver dia. Okey. Right. So ini adalah saya ada 2 IP sekarang. Okey, saya akan terang dekat kamu kenapa ada 2. Dan satu di pangkah. Okey. Yang di pangkah ni adalah IP wireless dekat Kismet Kulim. Sebab tu dia pangkah, sebab saya tak tengah connect dengan dia sekarang. So saya remove dia. Yang tidak di pangkah ialah IP Wi-Fi rumah saya. Yang ni. Okey. So kita dah tahu this is the correct IP. So highlight dia automatically. Okay, kalau tadi sebelum highlight OK ni dia grey out. Bila saya klik dekat IP, OK ni dah boleh diklik. So kita klik OK. So automatically dekat sini pun dia keluar desktop ni semua wireless IP yang tadi. Kalau tadi dia tunjuk no connection path. Yang ni dia dah tunjuk IP yang kita set tadi. Now lagi sekali klik. Okay, download, dia tengah download lah. Sekarang dia tengah download. Okay, now tak payah klik download sebab saya lupa dia tengah download. Okay, so dia tanya kamu download confirmation. Okay, the project in the controller. Okay, this is the controller lah. Okay, this is the controller. Ni, this is the controller. Dia bagi tahu the project in the controller, project yang ada dalam controller ni sekarang will be overwritten with the current project content. Akan di-override oleh program ni, intro yang saya buat ni. Kita akan override-kan program intro ni di dalam kita punya PLC controller ni. Okay. Dia bagi tahu warning lah, dia nak bagi tahu kamu supaya kamu tak berada di lost world of Tambun, nak bagi kamu sedar yang you are about to download PLC program masuk ke dalam PLC. Okay. So dekat sini dia bagi you 2 option, download dan juga download with project values. Ada beza dua ni. Okay. Untuk mesin di kilang, okay, setengah mesin dia ada parameters. Parameter ni bermaksud kalau kata proses parameter. Kalau kata kamu nak buat berhulu kan, proses parameter dia ialah kamu punya batter tu kena berapa kelikatan dia, konsistensi dia, lepas tu suhu untuk kamu bakar dia tu berapa darjah Celsius, and then waktu untuk dia dibakar tu berapa lama. So that's all is dia punya parameters. Itu semua ialah parameters. So project values ni bermaksud parameters. Setengah parameter tu berada di dalam PLC. Jadi sebagai contoh, kalau kata mesin kamu tu kamu perlu download semula program sebab mungkin PLC kamu rosak. Bila kamu download semula program yang kamu backup, okay, kamu backup program yang original, lepas tu PLC kamu rosak, kamu ganti PLC baru, hardware baru, kamu nak download semula program yang dah ada tu ke dalam PLC baru tersebut. Okay. So kalau kata kamu tekan download sahaja, dia hanya download program untuk jalankan mesin sahaja. Tapi parameter yang macam suhu, masa, kelikatan, flow, pressure semua tu tak di-download sekali. Kamu kena set balik guna HMI satu persatu.
okey, mengambil masa yang lama. Kalau kamu download with project values, bermaksud segala parameter-parameter yang ada di dalam PLC itu akan di-download sekali masuk dalam mesin tu. You have to do nothing. Mesin tu akan jalan balik sama macam sebelum kamu tukar PLC tadi. Okey, faham ah? Itu dia punya beza. Okey. Download kosong ataupun download dengan parameter value. Okay. So always biasakan diri download with project values. So go ahead dan klik download with project values. Okay, bila kamu klik download with project values, dekat sini ada progress bar kat sebelah kanan bawah. Dia akan tunjuk progress bar. Berapa lama lagi akan siap. Okay. Now, dah siap. Bila dah siap, bila dah siap, lamanya, bila dah siap, dia cakap download, confirmation download is complete. Change the controller to remote run. Ingat remote run, remote program, ingat masih ingat Tak ada yang lupa saya harap tak ada yang lupa. Okay. So kita nak change kita punya controller ke run mode. Tekan yes. Okay. Bila kamu tekan yes, dia akan bawa kamu pergi ke satu lagi page. Okay, kalau tadi masa kamu buat program, background kamu berwarna putih, talian kamu berwarna hitam. Tapi bila kamu online dengan controller kamu, bila kamu online dengan controller kamu, dia jadi warna biru dan ada sedikit merah dekat sini. Biru ni bermaksud kamu sedang online dengan program yang kamu buat tu, dengan controller ni. Merah ni bermaksud 24 volt tersekat dekat sini. Tak boleh, 24 volt tak boleh jalan ke 0 volt disebabkan oleh normally open contact. Kamu tak tekan switch kat sini. Kalau kamu tekan switch, 24 volt ni akan jalan ke 0 volt dan output coil kamu akan on, lampu kamu akan menyala. Okay? Dan semua ni akan tukar jadi warna merah bila kamu tekan switch. Okay? Tetapi sekarang simulator saya punya PLC dia bagi fault. Okay? Dia bagi fault. Nampak tak? Dia ada tanda seruan kat sini. Fault status. Siapa yang dapat fault status macam saya? Siapa dapat fault status? Kalau tak dapat, komputer kamu memang power. Okay, komputer saya je lah yang tak power kalau macam tu. Alright, so serius tak ada orang yang dapat fault status? Dahsyat ni. Anyone? Siapa yang dapat fault status macam ni? Fault information ni. Dia beritahu dekat sini, the plug-in I/O module configuration does not match the actual I/O configuration detected. Nampak? Bermaksud dia beritahu dekat sini, ini ialah, so apa saya nak buat ialah saya disconnect dulu. Ini ialah kerana kita set tadi ada dua modul tambahan kat sini. Tetapi simulator kita tak ada simulator kita kosong. Tak ada. Jadi ini bermaksud kamu tak bolehlah guna input atau output tambahan dekat sini. Kalau nak guna simulator, kamu hanya boleh guna I/O yang embedded sahaja. Ini adalah kelemahan dia. Dia bagi benda free dekat kita, tapi dia bagi kita guna embedded I/O sahaja. Kamu tak boleh guna kamu punya plug-in module 1 dan plug-in module 2. Sebab tu dia cakap tak sama. So apa kita kena buat ialah kita kena
delete lah kita punya plugin module. Okay, and then macam mana kita nak reset balik controller kita supaya dia tak jadi error, dia tak ada error, ialah dengan cara kita kena close dia dulu. Okay, bila dah close, kamu launch semula. Okay, dan jangan power on lagi, pergi dekat device, klik reset simulator. Dan dia tanya configuration akan di-delete. Okey, kita akan delete lah sebab configuration tadi dia ada plugin module 1 and 2. Sekarang kita nak reset dia, kita nak buang plugin module tu sebab simulator tidak boleh guna plugin module. So apa kita buat ialah klik yes. Dan simulator kamu akan jadi sebiji macam baru keluar kilang balik lah sebab kamu dah macam factory reset dia. Okey. So apa kita nak buat sekarang ialah kita cuba untuk download lagi sekali. So power on kita punya modul dan kita klik download. Okay, so download with project values. Okay, sekejap lagi ya, sekejap lagi habis. Kita akan ni. Okay, so download is complete. Yes. Change to remote run. Okay, nampak tak? Bila download berjaya, dia akan bagi lagi satu warning. Dia bagi tahu simulator ni hanya boleh operate di dalam run mode selama 10 minit. Okay, selepas 10 minit simulator ni akan ditukar ke program mode secara automatik. Maknanya kamu boleh test dalam masa 10 minit sahaja. 10 minit tu dah mencukupi untuk kita test. Okay, kita test kita punya program. Tak sampai seminit pun actually untuk test. Okay, so go ahead dan klik OK. Okay, bila kamu dah klik OK, perasan tak kamu punya simulator dah tak ada fault ataupun error kat sini. Okay, so power on, run mode. Okay, so dua-dua dah on. Dan kamu punya background yellow dan line ni warna biru. Okay, saya rasa kejap lagi dia akan bagi lagi satu error. Okay, so tak apa, kita test. Macam mana kamu nak test ialah kamu tengok dekat sini, kamu punya embedded digital input 00. Okay, so means that this is embedded digital input 00. Nampak tak? Yang first ni. So kita nak test. Bila kita klik kat sini, kita klik kat sini, output digital output 00 akan on, iaitu dekat sini. Digital output 00. So secara teori, bila kamu klik 00 ni, output 00 ni akan on. Okay, so kita try klik 00. Bismillah. Okay, now nampak tak? Dia on. Okay, so bila saya release, dia off. Okay, now satu trik dia. Actually, sifat button ni adalah momentary. Momentary ni bermaksud bila kamu klik dia on, bila kamu lepas kamu off. Tetapi untuk Micro 800 Simulator, button ni automatically dia jadi detented. Detented ni bermaksud kamu tekan dan lepas dia on, kamu tekan dan lepas lagi sekali dia off. Okey, tapi tolong bear in your mind, kita akan anggap dia macam momentary. Tekan on, lepas off. Okey, sebab kita nak belajar buat latching besok. Okey, kita nak kunci dia, nak latch dia. Okey, kita nak belajar buat benda tu besok. Now, untuk 00, okay, so lagi sekali kamu tengok apa yang akan jadi dekat
rang pertama ni bila saya klik 00. So bila saya klik 00, okey, kamu punya line akan jadi merah. Bermaksud 24 volt dah travel ke 0 volt. So secara automatically switch normally open ni dah jadi normally close sebab saya klik dia, dan output akan on, iaitu coil relay akan on, dan seterusnya coil relay akan onkan lampu 00. Semua ni berlaku internally. Okay. So bila saya release, ibarat macam saya tengah tekan, saya tak lepas. Bila saya lepaskan button ni, dia off. Okay. Saya tekan lagi sekali, dia on. Lepas sekali lagi, dia off. Okay. Tekan on. Lepas, dia off. Okay. So itu ialah contoh simple example of macam mana kamu nak create kamu punya program. Okay, so saya akan disconnect, klik untuk disconnect, dan dia kembali kepada offline mode. Dan ni saya punya micro simulator, saya just minimize dia kat bawah, kat sini. Dan satu lagi saya nak tunjuk macam mana kita nak save kan. Okay. Macam mana nak save ialah kamu klik file, kamu export project. Jangan tekan save as, kamu export project. So bila klik export project, dia akan archivekan everything untuk kamu, dan katalah saya nak letakkan project saya ni dekat desktop. So project name saya ialah G3 Yasrul. Okay. And then saya akan klik save. Okay, saya klik save. So bila saya klik save, dia dah export ke desktop. So saya close yang ni, saya close. Okay. And then dekat saya punya desktop ada saya punya project. Kat mana dia dulu? Kat sini ya. Ni saya punya project. So kat sini ya. So bila saya untuk buka dia, saya klik file, and then saya import project. Okay. Saya import project, dan dekat desktop ada ni ya, yang saya save tadi, klik dan open semula. Okay, dia kata there is already a project folder with the name GK. Okay, so sebab saya bagi nama yang sama, dia akan duplicate lah. So sepatutnya masa you archive tu, you bagi nama yang lain lah. Okay. Ataupun you letak date hari ni. Okay. Okay, so then tekan OK. Yang ni adalah bug yang tadi. Jangan takut. Okay, so dia load project dan saya dapat balik project saya yang tadi. Okay, program saya yang tadi. Ini adalah macam mana cara untuk export ataupun import, nak save kita punya project. Yang kedua ialah macam mana kita nak generatekan kita punya program ni di dalam bentuk Microsoft Word. Okay, Microsoft Word ataupun PDF. Saya rasa Microsoft Word kot, PDF tak boleh. So you pergi dekat dekat device, pergi dekat document generator. Klik document generator. Okay. Dia tak bagi saya save dalam PDF. So saya hanya boleh save menggunakan Microsoft Word. Okay. So saya nak save dekat saya punya desktop juga. Senang, saya nak delete sekejap lagi. Saya akan save dia sebagai contoh 1/12/2020. Okay. Intro saja. Okay. Contoh intro saja. Saya tekan save. Tekan OK. So dia akan generatekan dokumen dalam bentuk Microsoft Word dekat you. Okay. So this is you punya program tadilah yang ditunjuk. This is dia punya program. Okay. Kalau kecil saya
So, sama lah macam you buat. So, you punya exam assessment nanti, saya nak you generate dalam dokumen. Siapa yang tak ada Microsoft Word, kamu boleh print screen dan hantar dekat saya. Okay? You tak payah hantar projek sebab projek ni dia besar sangat. Dia punya file besar. Okay? So, this is macam mana you nak generate, nak tukar kepada dokumen. Untuk you simpan sebagai you punya proof of you buat apa-apa projek kan, as a proof. Okay? So now, ada apa soalan nak tanya sebelum saya bagi tahu task yang kamu kena buat? Ada apa soalan nak tanya?